Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Ijma Syasha. Kisah yang bertajuk Siapa Panggil Aku. Semasa aku bersekolah di salah sebuah kolej di Sabah, aku dan kawan-kawanku bercadang untuk tinggal di asrama yang berdekatan dengan kolejku. Aku dan kawan-kawanku yang bernama Natasha, bukan nama sebenar, dan Elvi, juga bukan nama sebenar, mendaftar kemasukan asrama dan kami diterima masuk. Beberapa hari kemudian, ketika aku sedang sibuk memasak di dapur, memandangkan pada hari itu giliran aku untuk memasak makan malam, aku melihat jam pada telefon menunjukkan pukul 7.50 malam. Aku harus cepat memasak. Mungkin mereka sudah lapar ni, kataku dalam hati. Hari itu aku lambat memasak kerana aku lambat sikit sembahyang isyak. Sedang aku sibuk memasak di dapur, tiba-tiba aku terdengar suara kawanku, Natasha, memanggilku dari dalam bilik. Suara tu kedengaran sangat jelas kerana bilikku berdekatan dengan dapur. Ijma, Ijma, Ijma. Aku pun berjalan menuju ke bilikku. Tasha, kau ada panggil aku tadi? Tanyaku pada Natasha. Tak adalah. Kenapa? Okey. Tak ada apa-apa. Aku membalas. Kemudian, aku pun menyambung semula kerja yang tergendala di dapur tadi. Aku melihat kembali jam pada telefon bimbitku. Jarum jam sudah menunjukkan angka 8.12. Aku pun cepat-cepatlah memasak. Sedang aku menuangkan lauk yang aku masak ke dalam mangkuk, aku terdengar namaku dipanggil untuk kali kedua. Ijma, Ijma. Suara itu kedengaran seperti suara kawanku yang satu lagi, Elvi. Aku mula melihat sekelilingku dan aku mulai merasa pelik kerana aku terdengar suara itu dari dalam tandas. Aku mengira mungkin Elvi ada dalam tandas. Aku pun menuju ke tandas kerana mungkin Elvi ingin meminta bantuan. Tapi apa yang menghairankan aku, tiada sesiapa dalam tandas. Semua tandas berkunci dari luar. Aku mulai merasa takut. Aku cuba berfikiran positif dan kembali ke bilikku dengan membawa lauk yang sudah siap dimasak dan piring. Dan aku mula bertanya kepada Elvi yang sedang tekun membaca majalah. Elvi, kau ada panggil nama aku tadi tak masa aku kat dapur? Kau ada pergi tandas tak tadi? Sebab aku dengar suara kau. Sejak bila aku ke tandas? Aku tak ada panggil nama kau sebab aku kat sini dari tadi. Cuba tanya Natasha. Kan Natasha? Kata Elvi. Kami di bilik dari tadi tau, kata Natasha menyokong. Mungkin imajinasi kau kot. Itulah banyak sangat tengok cerita seram sampai terbawa-bawa ke alam nyata, kata Elvi kembali. Mungkinlah kot, kataku sambil menggaru-garu kepala yang tidak gatal.
Hairan juga aku, kenapa 2 kali nama aku dipanggil dari 2 suara yang berbeza? Serta-merta bulu roma ku meremang. Ketika kami leka berbual, baru aku perasan aku lupa membawa sudu. Aku sebenarnya tak mahu kembali ke dapur kerana aku masih terfikir itu bukan hayalanku. Tapi aku memberanikan diri juga untuk ke dapur. Bila sampai dapur, sekali lagi bulu romaku meremang. Aku melihat sekelilingku. Tiada apa-apa yang pelik. Aku pun cepat-cepat mengambil sudu dan kembali ke bilik. Sedang aku menuju ke bilik, aku terasa seperti ada angin melintasiku. Aku pun berkata dalam hati, kenapa tiba-tiba ada angin ni? Sedangkan sekarang mana ada angin? Tapi aku cuba berfikiran positif dan cepat kembali ke bilik. Ketika menuju ke bilik, aku sempat melirik mataku ke arah tandas dan aku ternampak seperti bayangan hitam sedang menuju ke dalam tandas. Aku pun dengan sebatas kilat masuk ke bilik kerana apa yang aku dengar dan lihat tu bukan hayalanku. Hei, kau dah kenapa ni? Macam nampak hantu je. Tanya Natasha agak keheranan melihat tingkah lakuku. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, kataku menyembunyikan apa yang aku nampak. Aku tidak mahu kawan-kawanku takut ataupun mengatakan aku sengaja mereka-reka cerita. Padahal aku melihat sendiri dengan mata kepalaku kelibat hitam di tandas tadi. Setelah kami selesai makan, aku pun menceritakan apa yang aku alami tadi kepada Natasha dan Elvi. Semasa aku mengambil sudu tadilah. Dan reaksi mereka seperti ketakutan. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak pernah lagi memasak sendirian. Kawan-kawanku akan menemaniku setiap kali aku memasak. Dan aku juga akan menemani mereka bila berada di dapur. Kerana aku tidak ingin kejadian itu juga berlaku kepada mereka. Sekian daripada Ijma Syah. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.